Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Bertajuk Selepas Penafian Mat Hassan, Asia Times dedah rakaman asal audio wawancara. Berita penuh. Susulan penafian timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan berhubung kenyataannya terhadap Datuk Seri Najib Razak, pihak media yang mengeluarkan laporan berita itu telah mendedahkan rakaman penuh audio wawancara tersebut. Muhammad atau Mat Hassan, pemimpin nombor 2 dalam UMNO pada hari ini, menafikan kenyataannya terhadap bekas Perdana Menteri yang sedang berdepan puluhan pertuduhan kes rasuah di mahkamah, menjelaskan kononnya ianya diambil daripada luar konteks. Bagaimanapun, wartawan Asia Times Nick Kochan tetap dengan laporannya dan juga berkongsi rakaman audio tersebut. Kami tetap dengan laporan kami, katanya dalam hantaran di Twitter. Malaysia kini melaporkan sudah menghubungi wartawan tersebut yang kemudiannya mengesahkan rakaman itu sah. Malah Mat Hassan menyedari ia sedang dirakam. Katanya, saya memberi Tok Mat platform dan dia jelas dalam mesejnya tentang kebimbangannya berkenaan dengan tingkah laku bekas Perdana Menteri itu. Katanya, dipetik laporan Malaysia kini. Terdahulu, Asia Times melaporkan Muhammad sebagai berkata, Najib tidak sepatutnya mengharapkan layanan istimewa daripada kerajaan pimpinan UMNO jika akhirnya dipenjarakan atas pelbagai tuduhan rasuah. Memetik laporan Asia Times dengan tajuk eksklusif, UMNO's number 2 thinks Najib should go to jail. Muhammad juga dilaporkan berkata kelesuan negara ketika ini berpunca daripada kegagalan UMNO untuk memberitahu kebenaran mengenai skandal kewangan 1MDB Development Berhad. Asia Times dimiliki oleh Asia Times Holdings Limited, iaitu sebuah syarikat yang berpangkalan di Hong Kong yang terlibat dalam multimedia dan perhubungan awam. Terjemahan petikan bahagian wawancara itu berbunyi seperti demikian. Wartawan bertanya, adakah anda akan berasa kasihan jika Najib masuk penjara? Muhammad Hassan menjawab, sudah tentu. Sebagai seorang kawan, saya berasa kasihan. Tetapi semua orang perlu. Anda perlu menghadapi apa saja. Wartawan bertanya lagi, tanggung kesian tindakan mereka? Muhammad menjawab, tanggung kesian tindakan mereka, bukan? Jika anda mahukan pengampunan, anda perlu melalui proses tersebut. Anda kena masuk dalam penjara dulu. Anda tidak boleh diampunkan sebelum anda melalui proses. Itu salah. Itu salah sama sekali. Pewawancara bertanya semula, untuk diampunkan tanpa proses? Muhammad kata, iya. Wartawan bertanya lagi, jadi prosesnya memerlukan sedikit masa, kemudian ... Muhammad menjawab, ya, ramai pemimpin UMNO, pemimpin terkemuka. Sebelum ini, Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor, paling berkuasa masa itu. Dia kena masuk dalam penjara. Mokhtar Hasim, dia terpaksa masuk. Semua orang perlu masuk dalam penjara sebelum anda mendapat pengampunan. Semudah itu, tidak ada cara lain. Wartawan bertanya lagi, jadi tiada layanan istimewa? Muhammad menjawab, tiada layanan istimewa. Itulah sebabnya sekarang apabila orang berkata, oh UMNO, apabila mereka berkuasa, mereka akan mengampunkan. Mereka akan menggugurkan kes itu. Tetapi kini, Perdana Menteri daripada UMNO, tetapi kes Zahid masih diteruskan. Sebab itu, kempen Pakatan Harapan semasa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, mereka berkata, oh jangan undi UMNO kerana jika UMNO menang di Johor, semua kes kelas mahkamah akan digugurkan. Tetapi apa kaitan Johor dan Melaka dengan itu? Tiada kaitan. Mungkin mereka berkata, kerana mereka pernah melakukannya, kerana kes mahkamah sedang berjalan dan mereka menggugurkan kes itu. Kes Lim Guan Eng digugurkan. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari agendadaily.com. Berita ini dipetik daripada agendadaily.com bertarikh 5 Julai 2022 dengan tajuk Selepas Penafian Mat Hassan, Asia Times dedah rakaman asal audio wawancara. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dia telah membuktikan bahawa dirinya benar. Beliau telah memiliki majoriti yang cukup, 120 majoriti di Parlimen untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Dalam kenyataan daripada Anwar Ibrahim, beliau berkata beliau memang sudah cukup nombor, lebih daripada cukup, lebih daripada majoriti untuk beliau layak untuk menjadi Perdana Menteri. Tahniah sekali lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, malah surat menunjukkan bahawa dia telah mendapat majoriti sudah pun diserahkan kepada Istana Negara. Dan memang sah dia ada lebih daripada majoriti. Malang sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hanya kerana dasar ketakutan, hanya kerana mereka kecewa, Anwar tak mau campur tangan, tak mau lepaskan begitu sahaja manusia-manusia yang sudah bersalah, iaitu Najib Razak. Akhirnya Najib Razak dan Zahid Hamidi menarik semula sokongan itu, membatalkan semula menurut Anwar Ibrahim. Malang, sungguh malang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebenarnya siapa yang tipu, siapa yang bohong? Adakah Anwar Ibrahim yang menipu, membohong dengan kata dia ada cukup nombor? Sebab menurut Tajuddin pun, ini yang bestnya, kalau Anwar sendiri yang cakap, tak aci lah, tak aci. Tapi orang dalam UMNO sendiri kan cakap ni, yang dedah, yang bongkar. Tajuddin Abdul Rahman sendiri mengaku bahawa mereka memang ada tanda tangan surat SD menyokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Tak cukup daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, Nazri Aziz pun mengaku bahawa memang ada SD itu. Memang ada SD itu untuk menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri bagi menyelamatkan UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, makna kata memang ada something wrong somewhere. Yang mengecewakan ialah Zahid mati-matian tak mengaku dan menafikan. Tapi alih-alih yang membongkar adalah orang besar di dalam UMNO sendiri, bukannya seorang ahli UMNO biasa, tetapi berpangkat besar dalam UMNO tu. Yang mendedahkan perkara itu. Kemudian didedahkan pula oleh Anwar bahawa surat sudah pun dihantar kepada kepada Istana Negara, kepada Istana Negara sudah diserahkan surat itu, bukan melalui dia tapi direct kepada Istana Negara. Walaupun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, undi daripada Zahid dan Najib Razak, Anwar tak terima. Kesian, tak laku tanda tangan. Kesian, Najib tak laku, Zahid pun tak laku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun kesian kepada Anwar,
Tetapi at least kita tahu kebenaran bahwa Anwar tak berbohong dan benda SD itu ada. Tapi malangnya kerana Anwar mengambil pendekatan dan dia membuat satu ketetapan bahawa dia tak akan campur tangan di dalam perundangan kes mahkamah Najib Razak dan Zahid Hamidi. Jadi saya pun tak pasti apa lagi strategi selepas ini untuk Najib Razak dan Zahid Hamidi supaya mereka ada peluang cerah untuk terlepas daripada hukuman. Tapi saya tetap berpegang bahawa Mahkamah Malaysia terbaik. Hakim-hakim tak akan mudah kena buyuk, kena kuruyuk, kena tipu, kena main-main, kena game. Sekarang siapa yang kena game? Nah, kata kesian susah, sebab salah tetap suka salah. Nah, kata padan muka pun susah juga sebab kesian, sebab terutama Najib Razak tak boleh nak dinafikan bahawa Najib Razak memang ada satu jasa yang amat besar kepada negara Malaysia, iaitu membantu rakyat di dalam segi keuangan. Tapi itu tidak akan dapat menutup kesalahan, sebab salah tetap salah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, salah tetap salah. Nangis macam mana pun kalau dah buat kesalahan, kena terima kesalahan itu, kena menghadap kesalahan itu. Tak boleh dah nak buat apa. Okey, so anak-anak sudah sampai. Inilah kerja saya, ambil anak. Orang bilang saya naik van, tidak apalah. Yang penting ini bukan ditipu. Ini bukan van yang ditipu. Ini bukan van yang dicuri. Ini bukan van yang dicuri. Tapi ini bukan van, ini bukan van. Ini daripada hasil usaha sendiri, tak datang dari rasuah, jauh sekali daripada derma politik. Kita berusaha sebaik mungkin mendapat rezeki yang betul, yang halal, dan tak menipu. Dah daripada duit berbilion tapi menipu lagi susah. Anak-anak dah sampai, nak tinggal naik kereta. Okey, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye.